Ini diikuti dengan dua orang awang-awang membawa masuk kasur namat, iaitu dua alat kebesaran diraja yang disatukan. Awang-awang berbaju sepengadak hitam akan duduk bersimpuh dan penuh tertib meletakkan alat kebesaran diraja ini di tengah-tengah kedudukan Dian Empat. Kasur merupakan tilam yang diperbuat daripada kain bersarung kuning berbentuk khas yang dianggap sebagai alas duduk persemayaman sultan atau alas duduk pihak diraja di dalam sesuatu istiadat tertentu seperti istiadat perkahwinan diraja atau istiadat berkhatan diraja atau sebagainya. Tetapi bukan diduduki melainkan diletakkan di satu tempat yang dikhaskan. Manakala namat merupakan tikar berbentuk khas, bersarung kain yang berlapis sutra kuning, bertepi emas yang berukiran atau sulaman tertentu seperti air mulih dan sebagainya. Namat diletakkan di atas kasur untuk diletakkan di hadapan Pataratna atau di tempat yang disifatkan demikian. Perarakan rombongan pengantin diraja berangkat masuk ke balai singgasana didahului dengan perarakan membawa perangkatan yang berupa perhiasan dan alat-alat kebesaran diraja. Sinipit dan tameng dibawa oleh awang-awang berpakaian istiadat seperampun merah, berdastar dan memakai sesandang berwarna kuning diletakkan di bahu sebelah kanan yang disulam benang berwarna hijau. Sinipit disahan di bahu kanan, manakala tameng dipegang di tangan kiri. Sinipit adalah tombak yang dipakaikan bendera pisang-pisang berwarna merah di hujungnya, manakala tameng adalah serupa dengan perisai berwarna putih namun mempunyai lakaran tertentu yang berwarna-warni. Pembawa sinipit dan tameng ini berfungsi sebagai pengiring raja atau kerabat diraja ketika keberangkatan di majlis beradat istiadat, manakala bilangannya adalah tertakluk kepada jumlah yang ditentukan. Barisan perangkatan kebesaran diraja diikuti dengan pemuras dan karga serta kelasak dan kampilan yang dibawa oleh dua orang hulu balang diraja dan hulu balang asgar yang memakai pakaian istiadat seperampun merah, bersamping dan berdastar dari kain tenunan berwarna ungu serta berkeris. Di bahagian kiri dan kanan leher pakaian terletak gojet dengan lambang yang ditentukan. Pemuras pula berupa senapang besar yang disahan di bahu kanan oleh hulu balang diraja. Di bahagian pangkal dan hulu senapang bersampak emas, perak dan tembaga yang dilorek mengikut ukiran air mulih. Manakala itu karga merupakan sebuah beg peluru yang diangkul di bahu kanan. Berbentuk seakan-akan segi empat dan diperbuat daripada kain khas berwarna merah. Terdapat sulaman benang emas di bahagian tepi 4 penjuru beg. Seorang lagi hulu balang asgar membawa kelasak, iaitu alat kebesaran diraja yang berfungsi sebagai penangkis khas, dipegang di sebelah kirinya manakala tangan kanan memegang kampilan, iaitu senjata yang berupa parang tetapi lebar dan bentuk matanya lurus serta hujungnya luncit. Dian tunggal berwarna kuning merupakan dian yang digunakan untuk mendahului keberangkatan sesuatu istiadat
sama ada waktu istiadat itu dijalankan pada waktu siang ataupun malam. Dian ini semasa digunakan sentiasa dipasang, yakni dinyalakan, dan dibawa oleh awang-awang bagi lelaki dan dayang-dayang bagi perempuan dengan memakai pakaian istiadat sepengadak hitam. Bagi awang-awang mengenakan sinjang tenunan dan bersongkok hitam, manakala bagi dayang-dayang bertudung hitam dan berkain kapit dari kain tenunan. Penggunaan dian tunggal ini boleh juga dikurniakan Sultan kepada sesiapa sahaja yang baginda kehendaki. 4 dian bunga yang dibawa oleh rombongan pengantin diraja lelaki akan diletakkan di kiri kanan pintu masuk balai singgasana sejurus mengiringi mempelai pengantin diraja. Di dalam adat istiadat kebesaran diraja, terdapat perhiasan-perhiasan khas yang digelar sebagai perhiasan tunggal dan perhiasan 4 yang dibawa bersama mengiringi keberangkatan. Dalam istiadat perkahwinan diraja, perhiasan 4 mengiringi keberangkatan mempelai pengantin diraja masuk ke balai singgasana dan dibawa oleh beberapa orang awang-awang atau dayang-dayang. Bagi pengantin diraja lelaki, perhiasan 4 ini terdiri dari payung, pedang, tombak dan kaskol. Manakala pengantin diraja perempuan, dayang-dayang akan membawa payung, kaskol dan kain pendukungan. Payung yang dibawa berwarna kuning, berkemuncak warna hijau dan berbuah warna emas. Perhiasan pengantin diraja ini hanya dikurniakan kepada orang yang dikurniakan dan dibawa oleh seorang awang-awang atau dayang-dayang tertakluk kepada siapa yang diiringi. Manakala pedang dibawa oleh pihak pengantin diraja lelaki. Tombak yang berkemuncak dan bersarungkan emas dibawa oleh peranakan raja-raja atau awang-awang semasa mengiringi kerabat diraja bagi menghadiri istiadat diraja. Kaskol pula dijadikan sebagai perhiasan pengiring kepada kerabat diraja ke satu majlis istiadat tertentu. Ianya merupakan bekas berupa celapa tempat makan pinang kebesaran diraja yang dibungkus dengan kain jong sarat atau kain sutra berwarna kuning, bertabur warna emas atau warna-warna yang ditentukan. Dan kain pendukungan iaitu kain jong sarat berwarna kuning juga dibawa bersama. Turut mengiringi pengantin diraja ialah pengiran perempuan berbaju gadung. Pengiran perempuan memakai baju sepengadak warna hijau berkain kapit dari kain tenunan Brunei. Selain menjadi pengiring kepada pengantin diraja semasa istiadat bersanding diraja, pengiran perempuan berbaju gadung juga menyertai rombongan pengantin diraja perempuan di majlis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja bersama-sama dengan pengiran 4. Pengiran 4 ini terdiri daripada 4 orang pengiran perempuan yang memakai seperampun hitam dan berkain kapit. Kaskol langguai berbentuk 8 persegi. Di atasnya diisi dengan 4 biji anak celapa. Perangkatan ini dibawa oleh awang-awang dan dayang-dayang ketika mengiringi pengantin diraja berarak masuk ke balai singgasana. 7 orang pahawai laki-laki dan 7 orang pahawai perempuan berperanan membawa 7 kelengkapan perhiasan, iaitu 1 puan, 1 tarian, 1 kabuk dan panastan, 1 kiap, 1 cupu, 1 persikupan dan kaskol langguai.
diikuti oleh pahawai-pahawai yang membawa Dian 16. Dua orang pahawai lelaki memakai sepengadap hitam dan sinjang yang ditapih susun imi-imi, mengenakan kopiah berpisnin keemasan dan memakai galang pengaluan, membawa kiap dan persigupan. Manakala 7 lagi pahawai lelaki memakai pakaian sepengadap putih, bersinjang tapih imi-imi, bersesandang kuning bertaris hijau dan kopiah berpisnin, membawa puan, tarian, kabuk panastan, kiap, cupu, persigupan dan kaskol. Tujuh orang pahawai perempuan berperanan sebagai pengiring bagi pengantin diraja perempuan memakai baju istiadat berwarna putih berkain warna hijau yang memegang satu puan, satu tarian, satu kabuk dan panastan, satu kiap, satu cupu, satu persigupan dan kaskol langguai. Pada tiap-tiap perhiasan dan alat-alat kebesaran diraja terdapat lambang sultan yang menggambarkan kebesaran nilai budaya bangsa yang menjunjung adat dan budaya yang dimiliki dan diwarisi oleh orang Brunei sejak zaman dahulu. Berdasarkan latar belakang sejarah negara Brunei Darussalam, ciptaan dan reka bentuk hiasan seni ukir sering menghiasi alat-alat kebesaran diraja serta menghiasi ruangan dalam istana, termasuk semua peralatan upacara adat istiadat diraja. Lorekan dan ukiran yang terdapat pada tiap-tiap alat-alat kebesaran ini mempunyai berbagai corak dan motif yang diinspirasikan dari sumber alam persekitaran seperti bunga air mulih, bunga pucuk rabung, rawai-rawai daun lokot, bunga padi, bunga menjalar, bunga karamunting, bunga simpur dan sebagainya. Kabuk dan panastan adalah alat kebesaran diraja, merupakan alat tempat menyimpan air, yakni kabuk, dan lapiknya, yakni panastan, diperbuat daripada perak atau sebagainya. Bilangan bagi perangkatan ini adalah ditentukan, iaitu kepada siapa ianya dikurniakan dan dibawa oleh awang-awang berpakaian sepengadak hitam, bersamping dan berdastar dalam sesuatu istiadat tertentu seperti istiadat berpuspa atau istiadat perkahwinan diraja atau sebagainya. Manakala kiap pula digunakan sebagai kipas kepada pihak yang dimaksudkan dalam istiadat tertentu. Di permukaannya bertulis ayat-ayat suci Al-Quran iaitu petikan surah At-Takwir ayat 17 hingga 18 disulam dengan teliti menggunakan benang emas dan dibawa oleh seorang kanak-kanak pahawai lelaki atau kanak-kanak pahawai perempuan untuk mengiringi keberangkatan pihak yang dimaksudkan. Penggunaan cupu dikhaskan dalam istiadat tertentu seperti istiadat perkahwinan diraja dan sebagainya. Cupu, yakni cepu atau cembol ini diperbuat daripada emas atau perak. Alat-alat kebesaran diraja seberapa boleh diusahakan oleh orang Brunei sendiri yang mempunyai pengetahuan dan latar belakang selok-belok mengenai alat berkenaan. Rupa bentuk rekaan asalnya sentiasa dikekalkan dan dihiasi dengan hiasan-hiasan warisan seni budaya bangsa Brunei sendiri. Alat-alat perhiasan diraja ini melambangkan kebanggaan negara Brunei Darussalam dan kerajaan yang diwarisi sejak zaman pemerintahan Sultan Brunei yang pertama, Sultan Muhammad Shah dan Sultan Sharif Ali, Sultan Brunei yang ketiga.
Kekuatan dan keunikan Brunei mempertahankan adat istiadat turun-temurun berpandukan konsep Melayu Islam beraja menjadikan pasak kepada keteguhan berbangsa, beragama, berbudaya dan bernegara meskipun dilingkari dengan era pembangunan dan kemodenan.